Assalamualaikum dan hello kepada semua penonton di luar sana. Saya Ikhlas dan selamat datang kepada podcast Asia Better Bersama, yang mana kami akan membincangkan tentang apa artinya untuk menjadi seorang rakyat Malaysia. Kami akan bincang tentang perkara-perkara seperti perniagaan, keindahan dalam perbezaan kami semua ataupun usaha-usaha dalam membantu komuniti di luar sana. Bersedialah untuk mendengar kisah-kisah inspirasi, perniagaan, keberanian, survival, empathy dan juga kolaborasi bersama tetamu-tetamu undangan kami. Pada hari ini, kami berasa sangat-sangat seronok untuk menjemput pemilik Kasih Cookies, Hajiah Sharifah binti Haji Adlan, yang juga dikenali sebagai Mak Pah, dan Effendi Yahya, pengurus kempen Ikhlas for Sabah dalam segmen kami, The Business of Caring, Better Bersama oleh Asia. Baiklah, kita mulakan dengan Mak Pah. Assalamualaikum Mak Pah, apa khabar Mak Pah hari ini? Baik, Alhamdulillah semua sihat-sihat. Jadi Alhamdulillah Mak Pah, pada hari ini kami mahu mengetahui lebih lanjut lagi lah tentang Rumah Titian Kasih dan juga Kasih Cookies. Mungkin Mak Pah boleh berkongsi dengan kami sedikit latar belakang tentang Kasih Cookies dan juga Rumah Titian Kasih. Assalamualaikum. Nama penuh sebagaimana yang diberitahu tadi, Sharifah binti Adlan. So memang glamour dengan nama Mak Pah lah. Walaupun anak-anak kat sini panggil Mak Pah, orang luar pun banyak yang panggil Mak Pah juga. Rumah Titian Kasih ini telah ditubuhkan tahun 1998 lagi. Bermakna dah 24 tahun. Jadi 1998 itu Rumah Titian Kasih ni register bawah ROS, Registration of Society, sebagai rumah perlindungan. So that's why bila rumah perlindungan, we cater for this type of OFO, OKU, abuse and battered ladies, domestic violence selalunya, and then anak-anak yang abandon and also anak-anak yang incest problem, yang kena rape and is a victim. Wah, murni sungguh usaha Rumah Titian Kasih. Okey, kita beralih kepada Ikhlas for Sabah pula. Assalamualaikum Cik Fendi, apa khabar pada hari ini? Waalaikumsalam, sihat, Alhamdulillah. Jadi saya memahami Cik Fendi menguruskan kempen Ikhlas for Sabah yang telah dilancarkan pada tahun yang lalu. Alhamdulillah, kempen yang sangat-sangat berjaya untuk membantu golongan-golongan yang terkesan di Sabah pada masa itu. Cuba Cik Fendi ceritakan sedikit latar belakang kempen Ikhlas for Sabah ini. Okey, Assalamualaikum. Ikhlas for Sabah kita lancarkan pada penghujung Oktober sehingga penghujung November 2020. Kempen ini bertujuan untuk membantu mereka yang terkesan di Sabah. Seperti yang mana kita tahu, Sabah dilanda dengan pandemik yang amat teruk pada waktu itu. Lebih daripada 1,000 kes setiap hari. Jadi ada banyak cerita-cerita ataupun kisah-kisah sedih yang kita dengar, dan ramai yang meminta pertolongan kepada ikhlas.com. Jadi kita lancarkan kempen Ikhlas for Sabah pada 27 Oktober sehingga 30 November untuk tujuan utamanya untuk membantu rakyat Sabah yang terkesan dengan pandemik. Apa sebenar-benarnya inspirasi di sebalik kempen ataupun usaha ini untuk membantu orang Sabah? Inspirasi di sebalik program ataupun usaha ini, kita lihat di Sabah kebanyakan daripada rakyat Sabah ini, mereka ini bekerja dalam sektor pelancongan dari luar negara dan juga dalam negara yang lebih-lebih lagi daripada Semenanjung. Dan kemudiannya kebanyakan sektor ekonomi mereka ini memberikan pekerjaan dengan gaji harian. Contohnya bekerja di pasar, bekerja sebagai pemandu bas, pemandu pelancong, pemandu bot. Jadi ketika PKPD dilaksanakan di Sabah, waktu itu Malaysia masih PKP ataupun sudah bergerak ke PKPP, tapi Sabah masih lagi di bawah PKPD. Jadi waktu itu mereka amat-amat terkesan dan kebanyakan industri ditutup, tiada pergerakan. Contohnya dari pulau ke tanah besar ataupun dari tanah besar ke pulau. Jadi mereka ini benar-benar terputus bekalan dan terputus hubungan dari segi ekonomi. Satu inisiatif yang sangat prihatin oleh pihak Ikhlas for Sabah. Mak Pah pula boleh ceritakan sedikit sebanyak tentang usaha Rumah Titian Kasih? So that Rumah Titian Kasih, when we shelter all these kids, we want to give them education. We want to give the OFO, the OKU the food. So we need money. So how is it? Apa yang kita perlu buat is generate our own income. Jadi when you generate income,
That's the way lah. You want to get the sales more, kita kena banyak lah buat production and make the sales. Itu yang sebabnya Mak Pa tubuhkan Kasih Cookies, because kita adakan produk-produk kami sendiri. But when PKP time, no, we cannot go out. Orang tak boleh datang. And then anak-anak kami ni tidak pandai online sales. Memang efek lah kita punya pendapatan, because sebelum ni there is income for me, Rumah Tiang Kasih, even though offline, because we go out and sell our product, and then people can come to our home to buy our product. So there is the production and the sale at the same time kan. So Kasih Cookies ni have been helping out a lot lah towards golongan-golongan yang terkesan ni di bawah jagaan Mak Pah ni lah. Jadi apabila Mak Pah mula menjual melalui platform ikhlas.com, macam mana platform ni dapat membantu Mak Pah dalam penjualan Kasih Cookies ni? Banyak dia membantu. Khasnya yang macam Mak Pah beritahu awal-awal tadi, kita offline. Jadi offline kita punya pelanggan is around ourselves. Ataupun kena kita, bila kita pergi further sikit, adalah individu yang promote also, yang share our product dengan family member, dengan friends kan. Tapi when we know about selling online ni, ada banyak kan dah orang kenal kata online like this. By selling online, banyak yang boleh ni, because you introduce your friend apa semua dengan Facebook apa semua. Maksud Mak Pa tu agak lebih luas. Jadi production kami pun berjalan seperti sedia kala juga, alhamdulillah. So bila pandemik ni kita jangan bagi alasan lah kalau pandemik itu sebagai satu masalah lah nak jana pendapatan. Masya Allah, semangat Mak Pah lain daripada yang lain Mak Pah. Semua orang yang menganggap pandemik ni satu benda yang pulling them back, tapi Mak Pah melihat benda itu sebagai satu cabaran dan Mak Pah pula gigih merumpuh cabaran itu. Baiklah, mungkin Cik Fendi boleh berkongsi dengan kami sedikit tentang kisah-kisah yang menarik ataupun menyayat hati di sebalik usaha ini. Di Sabah ni terkenal dengan kampung air. Jadi di kawasan perumahan kampung air, mereka ni tidak diberikan pilihan sama ada mereka tak boleh keluar daripada rumah, mereka tak boleh ke darat, mereka juga tidak boleh ke laut. Nelayan kecil, nelayan tepi pantai, mereka tidak boleh ke laut. Sama juga kisahnya yang di pulau. Jadi mereka ni terpaksa menjadi petani tradisional, mereka terpaksa mengambil inisiatif untuk menanam sayur, untuk membela ternakan sendiri, ayam, itik, untuk dijadikan sumber makanan mereka. Jadi dekat sini pasti tim ikhlas melalui cabaran-cabaran untuk membantu mereka ni, kerana mereka juga kan duduk di kawasan pedalaman dan juga di kawasan kepulauan semua kan. Dengan SOP dan regulation itu semua, apakah cabaran-cabaran yang dilalui oleh tim ikhlas di sana? Okey, sebenarnya cabaran kita yang paling utama adalah waktu itu musim hujan dan laut bergelora. Jadi untuk menyampaikan bantuan agak sukar. Kemudian dari segi untuk mengenal pasti, untuk mengambil data penduduk, siapa yang patut diberi bantuan, siapa yang benar-benar terkesan. Jadi dari segi mendapatkan informasi ataupun data itu juga agak perlahan. Jadi kita mengambil masa lebih 2-3 hari untuk mengenal pasti mereka dan menghantar bantuan. Bila kita mahu menghantar bantuan ke pulau, contohnya kita terpaksa mendapatkan kelulusan dan juga pengesahan dari pihak yang berkuasa. Jadi Cik Fendi, boleh dikatakan program Ikhlas Pos Sabah ni, pihak Ikhlas telah bekerjasama lah dengan local community di sana. Maksudnya bersama-sama mereka telah mencari orang-orang yang memerlukan dan juga bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk mengagihkanlah barang-barang tersebut kepada mereka yang memerlukan. Jadi untuk itu, berapa banyak yang boleh disebutkan kejayaan Ikhlas di sana, seperti berapa buah keluarga ataupun berapa banyak dana yang dapat dikumpulkan untuk membantu orang-orang yang di sana tu?
Okey, Alhamdulillah dalam tempoh masa sebulan sewaktu kempen kita berjaya mengutip 217,000 dan amount tu sebenarnya masih lagi bertambah. Kemudian sewaktu bulan 11 tahun 2020 kita berjaya menjalankan 30 program di negeri Sabah dan kita menjalankan program di semua kawasan merah seperti Ranau, Papa Tuaran, Kudat, Lahad Datu, Kunak dan juga Sempurna. Kita berjaya mengagihkan sebanyak lebih daripada 5,000 pack bakul makanan kepada 5,000 keluarga. Okey, antara kawasan pulau yang kita pergi juga adalah antara kawasan yang tidak dijejaki oleh mana-mana badan NGO ataupun agensi kerajaan sebab lokasi laut bergelora dan juga ada mereka ni tidak mempunyai dokumen pengenalan diri. Tetapi kita terpanggil atas dasar kemanusiaan, kita menghantarkan bantuan ke pulau-pulau yang terpencil ini. Agak dahsyat jugalah misi Ikhlas for Sabah ni ya. Pihak ikhlas.com dapat bantu lah mereka yang tak dapat bantuan langsung dan juga pula dapat bekerjasama juga dengan pihak-pihak berkuasa untuk bantu orang-orang yang susah ni. Jadi untuk kempen Ikhlas for Sabah ini, apakah rancangan dalam masa yang akan datang Cik Fendi untuk kempen ini? Adakah pihak ikhlas.com akan meneruskan kempen Ikhlas for Sabah ataupun akan meneruskan daripada bentuk kempen-kempen yang lain? Okey, kami di ikhlas.com mempunyai kempen yang berterusan untuk Give It Ikhlas. Selepas sahaja kempen Ikhlas for Sabah, kami terus menerus menghulurkan bantuan di negeri Sabah melalui wakil kita, Sahabat Ikhlas di Sabah. Hampir setiap bulan kami mengirim barangan bantuan untuk diagihkan di tempat-tempat yang kita kenal pasti sebagai kawasan asnaf dan mereka yang benar-benar terkesan dengan pandemik ini. Dan kita akan terus meneruskan melalui kempen Give It Ikhlas dan Sabah semestinya adalah salah satu tempat utama kami untuk menghulurkan bantuan. Mak Pah, dalam platform ikhlas.com ni, produk-produk kasih cookies ni salah satu pilihan yang utama. So, one of the best selling product lah. So, apa perasaan Mak Pah terhadap kasih cookies ni being one of the best selling product dekat ikhlas.com? I feel very proud, I feel very happy, I feel that Allah akan terus bagi rezeki pada kami because by knowing you all, usaha yang you all bagi tahu Mak Pah can see that is there'll be a very bright future. Thank you. Jadi I know Mak Pah mention yang memang Mak Pah menjanakan income untuk mereka, tapi ada juga ke yang menjana skill set ataupun sifat berdikari itu semua? So if let's say satu hari diorang ni keluar daripada rumah titian kasih, what do you expect from them? I'm expecting that they can give their experience, their ilmu to be shared to other people. Because Mak Pah with my gulungan, when they go out, they also will share with other gulungan dia yang memerlukan. They know what to do. Because they already get the skill, they already get the ilmu. So whoever needs, there will begin another episode for people helping and giving love and sharing. Yang itu yang kita nak. That is what Rumah Titian Kasih meant for. Jadi Mak Pah, last but not least, saya nak tanya Mak Pah satu lagi soalan, dan soalan ni adalah untuk seluruh rakyat Malaysia di luar sana. Apakah harapan dan aspirasi Mak Pah untuk Malaysia dan juga rakyat Malaysia setelah Mak Pah menceritakan tentang Rumah Titian Kasih dan kasih cookies kepada kami ni? Sebagaimana Mak Pah beritahu tadi, bila pandemik datang ini ada ujian Allah. Jadi kita kena terima dan redha. Dalam pada kita redha tu juga kita kena usaha lah. Kita kena usaha dengan banyak cara. Sebenarnya banyak cara. Macam kalau kita pandai buat mi kuning, so kita boleh buat mi kuning. Kalau kita buat mi sanggul ke, dia kering, dia boleh pun jual online juga kan. Kita ikut pada kita punya kemampuan production satu. Itulah cara. Jadi jangan anggaplah satu pandemik ni sangat membebankan diorang ke tidak. Apa yang Mak Pah harap orang Malaysia ni,
kalau tidak hendak ada penambahan lagi pesakit ataupun kematian, tolonglah ikut arahan apa yang telah dibagi tahu oleh kerajaan kita. Ikut betul-betul SOP. Kalau kata tak boleh jalan, duduk aja dekat rumah. Kena banyak bersabar. Jadi kita buat quality time with our own family. Must make a quality time yang mana you must make them as a happy hour. Jangan buat a burden hour to yourself. Because when you do this type of burden hour, your own family, you memang tak nak duduk rumah. Tapi if you make a happy environment, rasa mak pak, you don't want to go out. Mak pak dah tua, mungkin mak pak tak suka nak keluar. But for the youngsters yang budak-budak muda apa semua, you can do apa yang punya aktiviti kat luar tu dekat rumah with your family and you can feel lagi bagus lah dengan family. Kita harap kalau betul-betul rakyat Malaysia ni ikut arahan kerajaan, insya-Allah pandemik ni will go off. Kita akan menang. That's it. Kita akan menang kalau kita buat tu, insya-Allah Allah akan angkat penyakit ni. Insya-Allah. Saya sendiri pun family man. Saya rasa di pandemik ni saya dapat mengeratkan lagi lah hubungan bersama ibu bapa dan juga bersama anak-anak. Jadi kat situ saya dapat spend time lagi, dapat melihat anak-anak membesar menjadi orang-orang yang baik, apa semua. Okey, Cik Fandi, apakah harapan Cik Fandi untuk negara kami ni dan juga untuk rakyat-rakyat Malaysia di luar sana? Harapan kami di ikhlas.com, semua rakyat Malaysia dapat bersabar dengan dugaan dengan pandemik yang melanda negara kita. Sama-sama kita untuk mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan yang dikenakan oleh kerajaan Malaysia supaya kita sama-sama dapat membebaskan diri dan membebaskan Malaysia dari pandemik COVID-19 ini dengan segera. Jadi itu saja untuk hari ini daripada Better Bersama AirAsia. Jadi kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada Mak Pah yang berkongsikan kisah-kisah rumah titian kasih dan cara-cara Mak Pah mengurus dan juga mencari jalan untuk melanjutkan perjuangan rumah titian kasih melalui Kasih Cookies. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Merdeka kepada Mak Pah dan juga Selamat Hari Malaysia. Okey, Selamat Hari Merdeka dan juga Selamat Hari Malaysia to you all at AirAsia Broadcast, Ikhlas dan your team. So Mak Pah doakan yang you will be given the barakah, redha Allah dan murah rezeki. Yang paling penting, we want to get a good health. Kalau kita dah sihat, everything we can do. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, amin. Ribuan terima kasih juga kepada Cik Fendi yang sudi berkongsi kisah-kisah sebentar tadi. Terima kasih kerana menjemput saya untuk program ini. Selamat Hari Merdeka dan Selamat Hari Malaysia.